berkubu di Gunung Semanggur, akhirnya menubuhkan gerakan siasat Hizbul Muslimin. Ustaz Abu Bakar Bakir, tuntutannya apa? Merdeka. Semua orang tuntut merdeka. Kita kena ingat, kenapa British ada sini? British jaga legasi perang salib. British takkan gagalkan legasi perang salib. Takkan nak bagi merdeka dekat api. Awas, batas, PKMM, Kesatuan Melayu Muda. Ataupun dia takkan gila nak bagi Ustaz Abu Bakar Bakir mewarisi negara ini. Ini semua tidak akan kompromi dengan menjaga legasi kepentingan Zionis perang salib. Mereka tidak akan kompromi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu datanglah Henry Geni ke Malaysia, ke Tanah Melayu. Untuk apa? Untuk mematahkan gerakan kemerdekaan. Dia buat apa? Dia perkenalkan darurat. Mula-mula dia buat apa? Dia pisahkan masyarakat. Dulu mana ada kampung Cina, mana ada kampung India, mana ada kampung Melayu. Cina duduk tengah-tengah kampung Jawa, dia boleh cakap Jawa. India duduk tengah-tengah kampung Raja, India itu cakap Banja. Asimilasi perpaduan kaum menjadi hebat. Bila Henry Geni datang, dia buat apa? Dia pisahkan orang Melayu dengan orang Cina. Orang Melayu duduk kampung Melayu. Dia kutip orang Cina duduk kampung Cina, pagar. Cina, kamu kena cakap Cina, cerita masalah orang Cina, jangan peduli pasal Melayu. Melayu, kamu kena cerita pasal Melayu saja sebab Cina nak ambil alih tanah kamu. India, kamu janganlah, kamu minta kredit, kamu ikut, kamu kerja cukup bulan, ambil gaji cukup. Akhirnya saudara kita terpisah. Setelah kita terpisah, kita senang momok-momokkan. Dia buat apa? Seperti mana dia buat di Arab, dia bakar jabatan, dia tuduh orang lain buat. Dia bakar bas, dia tuduh orang lain buat. Dia berompak, dia tuduh orang lain buat. Dia buat uara, dia tuduh orang lain buat. Akhirnya, semua orang berada dalam keadaan ketakutan. Bila berada dalam keadaan ketakutan, maka dia buat apa? Dia haramkan gerakan-gerakan kemerdekaan. Kesatuan Melayu Muda, nasionalis Melayu, kita reda, haram. Sebab apa? Kononnya sebab komunis. Mereka haramkan sekarang apa dia? MCJA Putra. Sebab apa? Sebab komunis. Kita reda. Kepala otak kita orang Melayu pada ketika itu, kita boleh menerima Ustaz Abu Bakar Bakir, Hizbullah Muslimin juga komunis katanya. Kita terima Ustaz Abu Bakar Bakir terpenjara, Hizbul Muslimin diharamkan. Kerana apa? Kerana komunis. Begitulah hebatnya Zionis ini mencorakkan hidup kita sampai hari ini. Kita terpisah Melayu, Cina, India dengan ada sistem parti politik perkauman. Itu adalah diwarisi oleh Zionis Henry Geni. Saudari yang saya hormati sekalian, sampailah satu tahap selama orang putih faham sangat. Dia tahu sangat bahawa negara ini mesti bagi merdeka. Sudah oleh itu, cepat atau lambat, mesti bagi merdeka. Dia nak bagi dekat gerakan-gerakan yang menuntut kemerdekaan, dia takkan bagi. Dia nak bagi dekat siapa? Dia nak bagi dekat sekelompok manusia, bangsawan, elit, anak raja, anak orang kaya yang balik berhaji daripada Eropah, yang datang balik ke negara ini. Itu dia nak bagi. Justru itu saudara, kerana itulah apabila Jepun balik, Sir Harold McMichael datang minta tanda tangan semua raja. Bukan autograf, tanda tangan semua raja. Untuk apa? Untuk buat Land Union. Land Union hilangkan kuasa raja. Sultan raja tanda tangan. Ya, semua sultan dan raja tanda tangan. Kerana apa? Kerana takut diugut. Macam mana diugut? Tuanku ni gambar tuanku dengan Jepun. Kalau gambar ni kami bawa balik ke London, mampus tuanku ni kena marah ni. Maka raja-raja Melayu pun takut. Bila Raja Melayu takut, Raja Melayu semua tanda tangan Land Union. Operasi paling susah minta tanda tangan. Operasi siapa? Operasi minta tanda tangan Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Sebab apa? Rekod sejarah menyatakan Sultan Ibrahim tak pernah kerjasama langsung dengan Jepun. Apa Sultan Ibrahim nak takut dengan ugutan? Kononnya bekerjasama dengan Jepun. Sultan Ibrahim pada ketika itu tidak takut. Orang putih, saya Michael dah pening kepala. Oh, dia mesti satu sultan tak tanda tangan tak jadi. Kena tanda tangan semua. Macam mana nak ambil tanda tangan semua? Maka dia telah pergi jumpa dengan Dr. Charles Joseph Pemberton Kegler. Siapa Dr. Charles Joseph Pemberton Kegler ni? Dia anak Sri Lanka. Omak Sri Lanka, abah British. Dia beranak di Batu Gajah Perak. Dia membesar di Johor. Dia bersekolah di Singapura.
bertolak sekali dengan Sultan Johor. Dia baik dengan Sultan Johor, kawan baik Sultan Ibrahim. Dia pergi tangkap burung sama, pergi pikat burung sama, baca buku sama, sekolah sama. Akhirnya dia jadi kawan baik. Harry and Michael kenal ke dengan anak Sri Lanka Charles Joseph Pemberton Pegler? Tak kenal. Siapa yang bawa pergi lupa? Ada kaki tangan kerajaan British pada ketika itu yang kerja di pejabat daerah British. Siapa dia? Orang Melayu. Siapa dia? On bin Jaafar. Telah bawa apa namanya ni, dua orang ini pergi jumpa, pergi bincang dengan Sultan. Akhirnya Charles Joseph Pemberton Pegler telah pujuk Sultan, kawan baik Sultan pujuk Sultan, dan Sultan Johor pun tanda tangan. Maka lengkaplah perjanjian Land Union. Orang putih nak buat Land Union, orang putih tahu Land Union tak boleh buat atas bumi ini. Pasti orang Melayu lawan. Tapi kenapa dia buat Land Union? Sebab nak munculkan orang-orang bangsawan ini sebagai hero. Orang kenal ke Dato' On? Orang tak kenal. Orang kenal Tengku Abdul Rahman? Orang tak kenal. Dia orang kenal populariti pada ketika itu siapa saudara? Mustamam, Wahyudin, Helmi, Ibrahim Yaakob, tokoh-tokoh ini. Jadi buat Land Union untuk apa? Untuk lawan olok-olok, supaya ada muncul hero. Saya tanya saudara, ada tak di antara tokoh UMNO ni yang ditangkap oleh British? Tak ada. Tolong sebutkan saya satu saja tokoh UMNO yang ditangkap oleh British kerana melawan Land Union. Tak ada. Tapi yang lain habis kena halang, habis kena tangkap. UMNO tak kena tangkap. Akhirnya UMNO ditubuhkan 1946 di Istana Johor pada bulan Mei. Saudara, sebuah tesis sejarah yang tersimpan di National University of Singapore yang ditulis pada tahun 1983 menyatakan dengan jelas bagaimana operasi minta tanda tangan ini berlaku. Dan akhirnya menceritakan pula bagaimana UMNO ditubuhkan. UMNO ditubuhkan dengan 15 orang jawatan kuasa penaja. Ahli UMNO nombor 1 siapa dia? On bin Jaafar. Bukankah dia orang yang memujuk, yang menjumpulkan dengan Charles Joseph Pemberton Pegler pujuk Sultan untuk sign Land Union? Akhirnya dia lawan Land Union untuk jadi hero. Ini membuktikan UMNO ciptaan penjajah selama. Kemudian ahli UMNO nombor 6. Kenapa ahli UMNO nombor 6 cukup istimewa? Kerana dia telah diberi keahlian kerana berjaya pujuk Sultan. Hadiah dia pujuk Sultan, diberi ahli UMNO. Siapa dia? Dr. Charles Joseph Pemberton Pegler, India Sri Lanka. Ialah ahli UMNO nombor 6 ketika UMNO ditubuhkan. Wahai orang UMNO, kamu tahu tak kamu diasaskan oleh India Sri Lanka? Ini fakta sejarah. Saya tulis dalam blog saya, UMNO diam. Saya pernah berhadapan dengan laporan polis kerana ucap happy birthday kepada Sultan. Ucap happy birthday dekat Sultan, polis datang soal siasat tangkap dekat rumah. Tapi saya tulis UMNO diasaskan oleh India Sri Lanka. Ada UMNO berani cakap apa? UMNO diam. Saya bawa dengan gambar, saya bawa dengan bukti. Saudara pergi blog saya, klik rahsia ahli UMNO nombor 6. Saudara akan baca benda ini. Saudara, saya tulis dalam Suara Keadilan. Kerja bengkak keadilan tulis dalam Suara Keadilan. UMNO marah, langsung dia bakar Suara Keadilan, dia tunjuk perasaan. Tapi saya tulis UMNO diasaskan oleh India Sri Lanka. UMNO adalah pewaris legasi perang salib ciptaan penjajah. UMNO diam, UMNO tak jawab. Saya tak puas hati. Saya hantar artikel saya lengkap ke utusan Malaysia. Saya dengan harapan bukan dia siakan, tetapi dia pukul saya. Saudara, utusan Malaysia juga diam. Sebab apa? Kalau dia mula jawab, kalau dia mula bercakap, saudara, maka orang akan bergerak mencari bahan sejarah. Bila orang bergerak mencari bahan sejarah, mampus saudara, orang akan sedar sebenarnya UMNO ini hanyalah pewaris legasi perang salib, menjaga kepentingan perang salib yang dicipta oleh British dalam negara ini. Kerana itu UMNO diam, UMNO tak sebut apa dalam benda ini. Saudara, sebagai bukti saya sebut saudara, Najib ini, saya kena ingat, perang salib ini titik penting dia apa? Al-Aqsa. Kerana daripada dulu siapa kuasai Al-Aqsa akan kuasai dunia. Proksi kepada Rom pernah kuasai Al-Aqsa, ketika itu Rom kuasai dunia. Islam, Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Al-Aqsa, memerdekakan Al-Aqsa.
ketika itu pagi Islam megah ke seluruh dunia. Sekarang ini Zionis Lanatullah kuasai rasa. Bukan kata dia kuasai dunia, hidup kita umat Islam pun dijatuh oleh Zionis Lanatullah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, karena itu hari ini kita terus menjadi proksi menjaga perang salib, menjaga kepentingan supaya Al-Aqsa terus dijaga. Najib, dia tak tahu ke yang EPCO ini adalah berbengkalan di Tel Aviv, Israel. Najib tak tahu ke pertembungan yang dah gaduh dalam parlimen baru ni, yang konon dia kata tak boleh bukti, bukan EPCO. Yang tak boleh, sehingga Anwar dipecat itu, Anwar kata Wan Malaysia, satu Malaysia itu kepala otak EPCO. Najib kata dah, Wan Malaysia tu aku yang fikir. Jadi Wan Malaysia itu aku punya kepala otak, bukan EPCO. Maka bergaduh dalam parlimen, Anwar tak dipanggil bela diri, maka Anwar dibuang 1 tahun daripada parlimen. Saya yang hormati sekalian, tapi kerajaan ni bayar tak 77 juta setahun kepada EPCO? Bayar ke tidak? Kerajaan tak tahu ke EPCO ini Yahudi? Kerajaan tak tahu ke EPCO ini Zionis? Kerajaan tak tahu ke EPCO ini Israel? Tahu. Segala benda ini benda biasa. Ni masuk yang buat sistem komputer polis. Ni polis kena faham. Oh, kamu jaga takut orang khianat. Kamu dalam kelambu, kamu dalam kain kamu simpan pengkhianat. Kamu simpan Ido Sencha satu ketika dulu yang cipta sistem komputer polis. Siapa Ido Sencha? Tentera yang berkhidmat dengan kerajaan Israel. Kita dedahkan dengan nombor pasportnya, saudara. Polis jawab, polis tak jawab. Ido Sencha dihantar balik. Tapi dia Israel tak? Dia Israel. Saudara, ni kerana itu orang kata ini salah Najib, bukan salah Pak La, bukan salah UMNO. UMNO pernah ada Mahathir kan lawan. Saudara kena dengar, wahai orang muda, kena faham. Apa yang saudara kena faham? Baca sejarah, Mahathir pernah berdepan dengan zaman krisis, berdepan dengan pilihan raya. Ketika itu, dia pakai konsultan politik Saatchi & Saatchi. Siapa Saatchi & Saatchi? Saatchi & Saatchi, saudara, itu sebab pergi internet ini, jangan cari gambar ucap saja. Pergi internet ini, pergi tengok Saatchi & Saatchi, type dekat Google. Akan keluarlah laman web sebuah konsultan politik yang menjadi pemikir kepada Zionis. Saatchi & Saatchi. Mahathir guna? Ya, Mahathir guna. Saudara, kita negara munafik. Israel negara kecil. Orang benci semua dengan Israel. Israel tak mati. Kenapa Israel tak mati? Sebab ada negara munafik seperti Malaysia. Kenapa? Oh, konon kita benci Israel. Kita nak bantu Palestin. Kita hantar air mineral. Kita hantar selimut ke Palestin. Saudara, dalam pasport kita tulis apa? Kita boleh pergi ke seluruh dunia. Kecuali Israel kita tak boleh pergi. Tapi semua ini adalah munafik, saudara. Saudara tahu tidak kita berdagang dengan Israel? Saudara tahu atau tidak kita jual barang dengan Israel? Saudara tahu atau tidak kita beli barang dengan Israel? Saya bagi contoh kalau orang Johor tak percaya cakap saya. Ni contoh dia, saudara, ialah ini nama dia borang kastam. Borang kastam ni, saudara, dia barang keluar masuk Malaysia mesti ada borang kastam. Macam cincin keluar masuk ada borang kastam. Cincin tidak lagi. Ini borang kastam asal ni, Pak. Borang kastam asal. Nombor W20204004087 nombor borang kastam ni. Tanda tangan penolong kanan pengarah kastam KLIA Kargo Sepang Selangor. Saya tahu dengan siapa kita berniaga? Tahu dengan siapa kita berniaga? Canyon Distribution Computer Limited, nombor 4 Honamut Street, Netanya 42504, Israel, Netanya, Israel. Ini apa? Mana? Jagoan-jagoan. Kononnya kerana Melayu, kerana Islam, kerana apa? Mana? Kita berniaga dengan Israel. Kamu diam? Saudara-saudari, Israel tak mati kerana ada negara bangsat munafik seperti yang diperintah oleh UMNO, Barisan Nasional. Saudara tahu kenapa orang tak nak berniaga dengan Israel ni? Orang benci dengan Israel. Tapi saudara tahu apa sumbangan kita pada Israel? Kita beli barang Israel, kita pasang dekat sini, kita tulis made in Malaysia, kita hantar keluar balik. Orang bayar duit dekat kita, kita bayar duit dekat Israel. Cikgu janganlah menipu sampai tahap macam ni sangat. Baik. Ini borang, ini salinan.
Nek hancur dah borang ni. Borang JK69. Borang kebenaran buka kargo, saudara. Cok miti, tanda tangan custom. Saudara, borang ini milik sebuah kilang di plot 87 Lebuh Raya, Kampung Jawa, Bayan Lepas, Industrial Estate 11900 Pulau Pinang. Saudara tahu kita berniaga dengan siapa, kita ambil parts daripada negara mana. Kita tengok sini, country of origin, place of origin, tempat kita bayar duit, keluar kod IL. Saya pergi ke MITI, saya tanya MITI, IL ni apa? Kod ni apa? Oh, kalau kita biasa berdagang dengan negara itu, maka dia ada sistem kod. US, Amerika, AU, Australia, CN, China. IL apa? IL adalah negara Israel. Laknatullah, saudara. Mengikut laporan EU, kita adalah negara yang ke-15 dalam dunia membantu ekonomi Israel. Fatwa Yusuf Qaradawi tahun 2002 menyatakan dengan jelas. Apa dia, saudara? Sebarang bentuk hubungan dengan Israel dosa besar. Sebarang bentuk hubungan dengan Israel menjejaskan akidah. Nak boikot Israel, urusan negara. Negara tak boikot Israel, rakyat wajib bangkit jatuhkan kerajaan tersebut. Akhirnya fatwa khutbah jadi fatwa tahun berikutnya. Saudara, pejuang melawan Israel wajib. Ini urusan kiblat pertama kita yang sedang dijajah. Tidaklah ada bangsat, mana-mana kaum, mana-mana umat, saudara, yang ketika kiblatnya sedang dijajah, dia masih berpeluk tubuh. Saudara, lawat Israel wajib. Saya kata jom lawat Israel. Saya kata tak ada duit tambang nak pergi Tel Aviv, nak tembak tentera Israel. Maka saudara, jawapannya senang. Ini zaman moden. Bangkit, saudara. Kita jatuhkan UMNO, Barisan Nasional, sama tinggi makannya, saudara. Dia seperti menghantarkan kepentingan Israel dalam semua. Ini saya cabar Ustaz UMNO. Saya cabar semua ini. Kalau berani kamu keluar. Perkasa tak payah cabar lah. Bos dia pun kaki tidur. Kat parlimen, oh gagah hebat. Pergi parlimen tidur rupanya. Kan kat gambar dia keluar internet tidur. Lepas tu tanya dia, Rahimani pasal apa kau tidur? Allah, aku minum ubat batuk. Rupa pergi parlimen, layan ubat batuk. Jahanam. Saudara yang saya mati sekalian, ini cerita UMNO sebenarnya hanyalah pewaris penjajah dicipta menjaga legasi perang salib. Saya sanggup berdepan hujah ini dengan siapa juga yang datang daripada UMNO. Selesai tajuk pertama. Jam waktu rembau baru pukul 11 suku. Jangan betulkan jam, saudara. Saudara yang saya hormati sekalian, persoalan yang kedua ialah transformasi lagi. Orang tanya saya, Cikgu Bat, transformasi itu apa? Reformasi itu apa? Nanti kata transformasi lebih baik daripada reformasi. Saya sebut mudah. Tanya balik orang yang balik ngaji Arab baru ni, saya tanya dia, ada tak dalam bahasa Arab ni reformasi? Dia tak ada. Islah, tajdid, reform, Islah, tajdid, Islah, mastata'tum, ada quotation. Habis transformasi ni apa? Terkelip dia. Kenapa? Lama saya duduk Arab tak tahu saya transformasi ke cakap Arab apa. Sedang mudah aja. Seperti filem cerita kartun. Tahu cerita kartun Transformer. Lori tukar jadi robot, robot jadi lori, lori jadi robot, robot jadi lori, lori jadi robot. Tapi benda yang sama lah juga. Najib yang sama je dia naik basikal ke dia naik bas ke pengantin tetap sama. Rosmah dulu nampak besar, lepas tu sekejap kecil balik, tidak besar balik. Rosmah yang sama. Tidak berubah, saudara. Apa yang berubah? Daripada segi menjaga Melayu, dia jaga Melayu kah? Wahai orang Johor, saya yakin memang benar bahawa Melayu itu susah. Tapi siapa yang perintah Johor? Siapa perintah Johor? Pusat UMNO, Johor UMNO. Orang Melayu hancur rumah di Pentong. Siapa punya kerja? UMNO. Saudara, pengkhianatan paling besar yang jelas, yang UMNO jangan nak cakap besarlah persoalan ini. Apa dia? Kampung Baru Kuala Lumpur. Saya sebut di semua tempat. Kampung Baru Kuala Lumpur. Ada Cina bersyarat minta tanah Kampung Baru Kuala Lumpur. Tak ada. Ada India bersyarat. Tak ada. Tapi tiba-tiba rak undang-undang pembangunan Kampung Baru Kuala Lumpur membenarkan tanah milik orang Melayu dimiliki oleh orang bukan Melayu. Siapa buat? UMNO bentang dalam parlimen. Cina minta? Tak. UMNO bentang dalam parlimen. India minta? Tak. Apa yang kenapa UMNO bentang? Sebab nak bagi kepada toke-toke Cina dan toke-toke India. Mana
ahli parlimen UMNO, mana? Tak ada, semua diam. Malam tersebut, malah UMNO undi saudara sokong setuju. BAP Cina Koi itu saudara lawan, kata tak setuju, kena pertahan tanah Melayu kampung baru. Saya sebut dengan jelas, dia nak jaga agama. Apa agama ini jaga? Agama sendiri pun dia fitnah saudara. Sekolah agama, siapa hancurkan sekolah agama? UMNO. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dalam bab ekonomi, dulu sebelum zaman Pak Lah, dia kata, oh ekonomi buah hara kacau bilau, Pak Lah dia tak pandai. Sebab apa? Pak Lah membazir, pergi keluar negara, Pak Lah beli kapal terbang, Pak Lah, apa zaman Pak Lah, lampu jalan harga 2,000, beli jadi 36,000. Habis zaman Najib, macam mana? Zaman Najib, kontrak komputer dikeluarkan sebanyak kepada 300 sekolah buat makmal komputer. Duit habis bagilah makmal, 2 dia siap. Apa jadi kat 2 tu? Dua-dua tak boleh duduk. Beli teropong, saya tak salah, kamu beli lah teropong baik-baik, beli lah. Teropong harga berapa? 2-3 ribu boleh dapat teropong. Habis kau beli harga berapa? 56 ribu. Selama tu duit kita. Malah zaman Najib ni lebih bahana. Selama apa dia? Sebab kita ada rosmah. Sebab kita ada rosmah. Selama cincin 24 juta, saya buktikan. Saya keluarkan borang kasta. Saya keluarkan, saya edarkan risalah ke rumah-rumah orang Melayu UMNO sekarang. Sapatah pun tak boleh jawab. Ada orang UMNO datang pula balik dekat saya. Sebab apa? Dia mesti buat bagus. Sebab apa bagus? Sebab selama ini saya ingat pembakar ni menipu. Tapi rupanya ada bukti. Saya kata dia ada bukti. Oh hebat itu. Sebab saya tulis dalam tu pembaziran rosmah palsu. Serbayang antara benda yang disebut dalam parlimen yang orang tak tahu. Apa tu? Bil air rosmah. Saya tengok banyak-banyak. Saya tengok bil air rosmah palsu. Bil air, tiap-tiap bulan bil air. Rakyat kena ubah cara hidup. Sebab kita tak boleh bagi subsidi kat semua orang. Habis rosmah berapa bil air sebulan dalam parlimen? Bil airnya saudara RM32,000 sebulan. Saudara bayang berapa besar punya dinosaur nak mandi dia. Kos selenggara rumah Putrajaya. Rumah tu berapa hari sangat dia jadi bini Perdana Menteri. Masuk rumah tu berapa hari. Rumah dah siap, elok tak? Berapa dia dah belanja? Selenggara 49 juta. Selenggara ni yang saya faham lah, maksud dia saudara ialah pecah, runtuh, nak betul. Ni apa yang pecah, apa yang runtuh? Putrajaya baru buat. Saya tak tahu lah pula. Dia apa, kan dia nak pakai bayar Itali, Jerman, Perancis kan. Setiap kali duduk makuk jamban pecah. Duduk makuk jamban pecah Itali. Duduk makuk jamban pecah Jerman kan. Sampailah 49 juta. Tapi ini duit rakyat saudara. Orang-orang UMNO, makcik-makcik UMNO kena faham persoalan ni. Tak ada perubahan, tak ada transformasi. Daripada segi penyelewengan, saudara tahu 250 juta sah bagi kepada laki Syarizat. Ini laki kepada ketua wanita UMNO. Menteri yang duduk dalam mesyuarat meluluskan. Siapa lulus? Menteri Pertanian pada ketika itu. Ni. Siapa dia? Wahidin Yassin. Saudara, UMNO rasa salah. Tak, cari alasan, bela. Kita kata, kamu punya duit. Kenapa bagi duit? Saya kena faham. Kenapa bagi duit? Sebab negara banyak sangat keluar duit. Beli daging daripada India, beli daging daripada Australia. Harga daging mahal. Negara banyak duit keluar, negara jadi rugi. Halal haram daging pun kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu, kita kenalah ada bela lembu kita sendiri supaya terjamin hasilnya. Maka bagi 250 juta, bagi kepada siapa? Bagi kepada laki, kepada ketua wanita UMNO. Dia ni dulu jaga lembu tak? Dia ni mak ai jaga lembu ke tak? Lembu pun tak nak tengok silap-silap. Tapi kenapa dia dapat? Kerana persoalan dia laki kepada ketua wanita UMNO. Baik, 250 juta untuk apa? Nak jaga kepentingan rakyat. Ni daging lembu. Dia buat apa 250 juta? Beli kondo. Kenapa? Pelaburan. Beli kereta 1,5 juta. Kenapa? Pelaburan. Pergi dalam rekod dia, pergi mencari lembu. Dekat mana? Dekat London, dekat Switzerland. Saya tak faham lembu mana duduk sana. Itu yang akhirnya lembu duduk dalam kondo. Berapa belanja? 800,000. Lepas tu pergi mana? Pergi Mekah. Pergi Mekah, tunai umrah, guna duit lembu. Saudara, bila kita tanya pelaburan,
Kamu dapat ni untuk melabur, ini duit rakyat. Kamu dapat untuk melabur atau untuk jaga lembu, bagi pihak rakyat jaga lembu. Duit ini kamu guna untuk pelaburan. Boleh ke saudara suka-suka pergi sana, saya nak pergi jaga lembu, lepas tu dapat duit, kita buat berniaga. Saudara yang saya mati sekalian, saudara takkan dapat sebab bini saudara belum jadi ketua di UMNO. UMNO rasa salah, dah. Malah ketua di UMNO sampai nak singkat kain. Saya takut dia singkat sungguh-sungguh, sebab bukan kata kita lari, lembu pun lari kalau tengok dia singkat kain. UMNO tak rasa salah, UMNO tak rasa dosa, saudara. Ini apa? Terserah, tapi percaya cakap saya, Najib takkan buang Syarizat sehingga pilihan raya. Sebab apa, saudara? Semenjak wujudnya kes lembu Syarizat, orang dah tak tembak Rosmah lagi. Ingat, tengok. Saudara perasan tak? Semenjak timbul isu lembu, orang tak nampak lagi dah kepada Rosmah. Najib pun selamat. Bagus Syarizat, kau duduk situ. Dia biar mana, dia biar ini. Tak apa, abang buat. Sesekali jahanam ekonomi negara, tak ada transformasi. Dalam UMNO dah jadi uang. Pilihan raya saudara bila? Pilihan raya akan berlaku bila-bila masa. Geng Muhyiddin, geng Najib nak buat pilihan raya, Khairi Jamaluddin, Zaid Hamidi nak buat pilihan raya lewat. Sebab apa? Mereka nak kerjakan Najib dalam pemilihan UMNO akan datang. Lepas itu baru nak buat pilihan raya. Dia nak lewat. Pilihan raya, pemilihan UMNO bila? Tahun depan pemilihan. Dia nak buat lewat. Pilihan raya bila tarik akhir? Tahun lagi satu. Kena ingat, 2013 dia masih boleh lagi pertahankan kerajaan ini. Tapi Najib nak buat pilihan raya cepat. Sebab apa? Sebab dia nak 4 orang dia. Saudara, Perhimpunan Agung UMNO kali pertama dalam sejarah merekodkan apa? Sampai bersumpah, sampai berbaiat. Apa maksudnya? Imejnya apa? Bantai DAP. Tapi, ahli UMNO jangan sabotaj. Bantai keadilan, ahli UMNO jangan sabotaj. Masalah UMNO apa? Masalah dalaman. Saudara, ini buku. Buku ini, saudara, tajuknya Najib Perdana Menteri terakhir. 400 muka surat menulis belasak Najib yang berbagai kegagalan Najib. Saudara, orang PAS tulis, kita tak heran. DAP tulis, kita tak pelik. Keadilan tulis, tak ada benda yang boleh terpelanjak. Tapi saudara tahu siapa tulis? Yang tulis buku ni pimpinan pemuda UMNO wilayah. UMNO ini saudara, dia duduk dalam parti, dia kerja dia mencari ketenaran. UMNO ini dia takkan buat apa-apa yang boleh mengganggu piuk nasib dia. Kalau dia berani tulis buku ini dan buku ini dijual di PWTC ketika persidangan UMNO saudara, dan buku-buku seperti ini memang banyak dijual di dalam PWTC. Saudara tahu saudara, maksudnya apa? Maksudnya ada payung besar sedang memayungi penulis ini. Siapa dia? Tak lain tak bukan Muhyiddin dan teman-teman sedang attack Najib dan Hishamuddin dan lain-lain saudara. Ini sudah berlaku terus. Kerana itu implikasinya apa? Dia bergaduh sama dia pandang balik Anwar Ibrahim. Sebab apa Anwar Ibrahim? Sebab Anwar Ibrahim menyatukan kuasa melawan Barisan Nasional. Saudara yang saya hormati sekalian, dalam kes Anwar Ibrahim, percayalah cakap saya, mereka akan buat keputusan bukan berdasarkan mahkamah. Mereka akan buat keputusan berdasarkan maklumat SB dekat rakyat. SB tulis, bos, tangkap Anwar Ibrahim, mampus kita. Habis dengan pekan pun akan kalah. Anwar Ibrahim takkan ditangkap sebab rakyat sedar. Bos, rakyat tak peduli pun, tangkaplah Anwar Ibrahim. Kita akan menang lagi sekali pilihan raya. Maka saudara, Anwar akan ditangkap dalam mahkamah itu. Dia ikut keputusan kita. Sebab kes ini saudara, kes lawak jenaka. Saya sebut saudara beberapa fakta. Saya menulis buku ini. Misteri di sebalik apa? Misteri sebalik atas dunia, bila? Ini fitnah. Buku pertama saya, Misteri di sebalik pembunuhan Atan Tuya, saya tulis. Hasil buku saya kita dah jual 10,000. Hasil buku saya ditangkap 6 kali di lokap 6 kali. Balik daripada Kuala Lumpur, daripada Jakarta, lancar buku pun ditangkap di Tuan Airport. Saudara, saya kena dakwa. Alhamdulillah, saya tak nak sombong. Saya syukur pada Allah, saya tidak didakwa. Kenapa saya tidak didakwa? Sebab kita menulis berdasarkan fakta, saudara. Buku yang kedua yang saya tulis, tajuk fitnah. Buku ini saudara mencatatkan dengan jelas dalam kes Anwar Ibrahim. Daripada buku 50 jalin,
50 dalil, saudara. Orang tak ingat. Mahathir ucapan di dalam persidangan UMNO selepas Anwar dipecat, saya sayangkan Anwar Ibrahim. Tetapi saya cuba untuk tidak percaya semua fitnah. Tetapi saya tidak mampu menolak hujah-hujah yang dikemukakan oleh sebuah buku, nama dia 50 dalil kepada saya. Akhirnya Mahkamah tahun 2004 menetapkan buku 50 dalil buku fitnah, buku 50 dalil buku konspirasi, yang antara penajarnya ialah Rahim Tabici. Saya masukkan bukti itu dalam ini. Yang akhirnya saudara, maknanya pemecatan Anwar berdasarkan buku 50 dalil adalah fitnah Mahathir bin Mohamad. Saya masukkan saudara dalam isu fitnah, dialog terakhir Mahathir dan Anwar. Adakah benar dia kerana liwat pada petang itu Anwar dipanggil? Tidak. Kenapa? Kerana pertemuan ekonomi. George Soros kononnya jahat, tetapi saudara, kesilapan Anwar pada ketika itu. Mahathir panggil Anwar, sekarang ini anak aku berhutang dengan agensi, dengan syarikat perkapalan di Hong Kong. Tolong bail out anak aku, ataupun dengan apa juga cara gunakanlah kekuatan dana negara bail out Anwar. Pada ketika itu ada calon Perdana Menteri lain, tak ada. Kalau Anwar bersabar, Anwar kata, ya, yes boss, saya sign, bagi duit Petronas, KWSP, LTAT, lembaga tabung angkatan tentera, bail out. Hari ini Perdana Menteri kita siapa? Anwar bin Ibrahim. Dan kita pun tak bertemu malam ini. Aku dah jadi guru besar kat sekolah mana lah, kan? Tapi persoalannya ialah kerana keteguhan prinsip itu. Saya masukkan saudara dalam isu fitnah liwat pertama. Kita tertinggal satu fakta penting. Pada 5 hari bulan 10 tahun 2000 saudara, ketika proses perbicaraan sedang berlangsung, Dr. Zahari, pakar DNA Hospital Besar Kuala Lumpur, bangun dalam mahkamah menyatakan dengan jelas, apa dia? Saya yang menjumpai DNA Anwar atas tilam. Tetapi tiba-tiba mahkamah jadi diam. Kenapa? Saya dipaksa oleh Rodwan dan Musa Hasan, Ketua Polis Negara dan pembantu yang sekarang jadi Ketua Polis Melaka. Untuk apa? Memasukkan bukti DNA Anwar yang kononnya di atas tilam tersebut. Hakim kata apa? Tak relevan. Tutup semua, padam semua dialog, tilam buang daripada mahkamah. Itu sebab tilam tak jadi bahan bukti lagi. Saudara, kita tertinggal saat ini. Rakyat tidak diceritakan saat ini. Sehingga masuklah saudara fitnah liwat kedua, Saiful. Saya persembahkan dengan bukti-bukti, bahan bukti, jadual, berjadual, gambar dan sebagainya. Apa yang saya buktikan saudara, benda mudah. Saiful tak masuk pun dalam kondominium tersebut. Macam mana liwat boleh berlaku? Liwat berlaku tak? Liwat berlaku. Dia tak masuk, macam mana boleh berlaku liwat? Secara gaib liwat itu terlalu. Saudara, fakta-fakta mudah seluar dalam Saiful. Dijumpai di rumah tunangnya. Ada 10 DNA lelaki di seluar dalam Saiful. Apakah ini ala keduri doa selamat hadap ramai-ramai? Lewang. Saudara, ini termasuk dan disebut dalam mahkamah. Saiful ditanya oleh kapal SIM, Saiful, kamu kena liwat, kamu kata kamu tidak mandi kerana nak simpan bukti, ya. Kamu kena liwat hari Khamis, ya. Kamu pergi hospital hari apa? Saya pergi hospital hari Ahad. Hari kamu Muslim baik, saya Muslim baik. Kamu pergi sembahyang Jumaat, saya pergi sembahyang Jumaat. Kamu tahu atau tidak, Saiful sembahyang Jumaat memerlukan kamu mandi wajib. Kapal SIM ajar Saiful. Saiful kata, oh ya, saya mandi sikit-sikit aja pada hari ini. Saudara, 1001 yang saya kisahkan dalam buku ini, termasuklah akhir sekali peristiwa saya melihat video lucah bersama dengan Rahim Tabici. Buku ini hari ini saya minta saudara, UMNO telah dibuktikan semua gagal. Agama, bangsa, ekonomi, negara, ketuanan, kedaulatan semua hancur saudara. Tetapi hanya satu nyawa UMNO, lubang exhaust Saiful sahaja. Kalau kita patahkan lubang exhaust ini saudara, maka UMNO sudah tidak ada nyawa lagi. Saya mohon saudara, teman-teman ini dia akan jual buku ini harga kos. Saya tak mampu untuk bagi percuma, tapi harga kos. Kita akan bagi percuma dengan DCD
bagaimana analisis video luncang ini yang kita hantar pergi ke Thailand. Kita buat pula satu VCD bagaimana video ini dibuat. Saudara, ambil buku ini dengan harga kos 1, 2, 3, sebarkan. Tapi saya selaku penulis, saya halalkan cetak rompak. Cetak rompak buku ini, saudara, dan segera sampaikan ke bawah sana. Masa tinggal 1 minit. Saya nak kata juga kepada pasukan polis ini, saya minta maaf kalau saya ambil masa lebih. Tapi saya bagi tahu kamu satu perkara. Terima kasih bagi permit bertindak ikut undang-undang. Tetapi kamu kena ingat, jangan sama sekali kamu bertindak atas arahan UMNO. Izinkan saya ingatkan kamu kepada 2 kawan kamu anggota polis, Azilah dan Sirul. Ikut arahan. Dia naik dalam mahkamah, dia menangis. Saudara Azilah kata apa? Saya kambing hitam. Orang yang suruh saya bunuh ada di luar sana. Hakim kata tak relevan. Dia ikut arahan, bukan ikut undang-undang, ikut arahan. Dia mengaku dia bunuh atau dia ikut arahan. Akhirnya mampuskan saudara, Bang Hancock dalam penjara, tunggu tali gantung. Kepada anggota polis yang lain, jalan tugas ikut amanah yang sebenarnya. Kalau kamu semata kerana UMNO, kena ingat, sekali kamu dah sampai besok, mampus UMNO akan bela anak bini kamu. Kepada semua, bangkit dengan berani. 3 isi penting, hadam sampaikan ke luar sana, boleh? Boleh. Sekian saja sahabat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.